bajau merupakan etnik kedua terbesar di Sabah. Etnik bajau terbahagi kepada dua kumpulan iaitu bajau laut dan bajau samar. Bajau laut tinggal di kawasan pantai timur seperti di Semporna, manakala bajau samar tinggal di kawasan pantai barat seperti di Kota Belud. Bagi pakaian tradisional, wanita menggayakan blaus baju sampit yang selalunya berwarna kuning keemasan dan juga dipakai bersama kain sarung olos berangkit. Seterusnya, perhiasan leher yang dipanggil mandapun yang mempunyai motif berwarna keemasan dan juga hiasan kepala yang dipanggil serimpak. Perhiasan kepala ini selalunya dibuat berbentuk tanduk kerbau. Bagi lelaki bajau pula, mereka menggayakan baju berpotongan cekak musang, berseluar dan juga bersamping dengan digayakan bersama destar ataupun lebih dikenali sebagai tengkolok. Jadi saya akan ceritakan tentang ritual kematian masyarakat Bajau. Jadi ritual kematian masyarakat Bajau ni dapat dikaji dan diterokai menerusi 3 tahap iaitu sebelum, semasa dan upacara pengebumian. Jadi ketika-tiga peringkat ini dapat dijalankan satu persatu dengan teliti dengan ambil kira kesesuaiannya lah mengikut adat kepercayaan etnik ini sendiri. Jadi mereka percaya pelaksanaan kematian ni jika dibuat dengan betul dan baik, dia akan mendatangkan kebaikan kepada si mati di alam barzah. Okey, kita sambung. Yang pertama, adat balu-balu. Adat balu-balu ni merupakan proses pertama dalam tradisi kematian masyarakat Bajau. Biasanya bunyi-bunyian tu akan dipalu. Macam contoh kulintangan, gong dan berbandil untuk sebagai komunikasi atau untuk nak bagi tahu kepada masyarakat tersebut yang ada orang meninggal. Okey. Yang proses kedua ialah proses usungan. Proses kedua ni dikenali sebagai proses atau adat usungan. Dia usung membawa maksud, cara atau kaedah membawa jenazah ke tapak kuburan. Sementara usungan pula adalah benda atau alat yang digunakan untuk angkat dan usung jenazah tersebut. Adat dan proses usungan ni hanya diamalkan oleh segelintir masyarakat Bajau saja. Jadi payung kematian. Payung kematian ni fungsi sebagai lambang atau simbolik kematian dalam ritual kematian masyarakat Bajau. Jadi jenis payung bilangan dan warna berbeza diikut keturunan dengan taraf. Contohnya kalau keturunan raja atau rasul dia ada 11 tingkat bendera, 7, 5 dan 3. Terdapat pelbagai makanan tradisional kaum Bajau di Sabah. Antaranya ialah pertama, putu. Putu merupakan salah satu makanan tradisi suku kaum Bajau Pantai Timur di Sabah. Dia mempunyai peranan yang sama dengan nasi, iaitu sebagai makanan utama. Orang tua suku kaum Bajau lebih suka makan putu berbanding dengan nasi. Putu dihasilkan sepenuhnya daripada ubi kayu yang diparut halus. Rasanya agak kenyal dan masam sedikit. Ianya sesuai dimakan dengan ikan bakar, ikan goreng maupun sagol dan lain-lain lauk tradisi Sabah. Semasa makan putu adalah tidak digalakkan untuk minum air jenis berkarbonat kerana perut akan merasa kembung dan tidak menyenangkan. Kedua, latok. Latok merupakan sejenis makanan yang diperolehi daripada rumpai laut. Latok sememangnya sangat terkenal di kalangan suku kaum Bajau Laut yang kebanyakannya tinggal di pesisir pantai daerah Semporna, Sabah. Yang terakhir sekali ialah sagol. Sagol mempunyai pelbagai panggilan yang lain yang bermaksud dicampur atau mencampur adukkan. Secara khususnya merujuk kepada sejenis makanan masakan tradisi yang menggunakan isi ikan, biasanya ikan pari dan ikan buntal. Secara umumnya, ikan yang mempunyai hati yang besar. Hati ikan pula akan dicincang bagi mengeluarkan minyak yang terdapat pada hati ikan. Minyak dari hati ikan ini akan memberikan rasa kepada sagol. Perkawinan kaum Bajau di daerah Kota Belud, bahagian pantai barat Sabah sedikit sama dengan orang Melayu di Semenanjung. Kaum ini sangat mementingkan pelaksanaan setiap upacara dalam adat perkawinan mereka yang melibatkan 7 peringkat utama dimulai upacara, tilau-tilau dan mendok. Ibu bapa memilih gadis untuk dijadikan menantu. Setelah dikenal pasti, persiapan bagi tilau-tilau segera diatur. Selepas itu, kesempatan diambil untuk bertanyakan latar belakang si gadis kerana masyarakat Bajau mementingkan zuriat. Yang kedua, seruan. Majlis seruan iaitu bertunang diadakan di rumah pihak perempuan dan tempoh bertunang serta tarikh perkawinan dibincangkan secara teliti. Yang ketiga, norong. Upacara norong iaitu majlis menghantar berian hantaran daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan atau dikenali sebagai malat. Yang
Yang keempat, mandi bedak. Acara mandi bedak atau malam berenai diadakan sebelum majlis nikah dan bersanding. Antara bahan yang digunakan adalah beras kuning, inai, bunga rampai, dan santan kelapa beserta daun pandan. Yang kelima, nikah dan sanding. Ketibaan rombongan pengantin lelaki di rumah pengantin perempuan diwar-warkan dengan beberapa gas tembakan. Rombongan pengantin dimestikan membawa damak, iaitu buah tangan. Dahulunya pengantin lelaki tidak dibenarkan memijak tanah. Justru pengantin berketurunan datuk diarah menggunakan usungan, manakala orang biasa diarak di atas kuda. Pengantin lelaki dibawa naik ke atas rumah pengantin perempuan dan didudukkan di atas peningkon. Tempat duduk berupa tilam kecil beralas 7 lapisan tipe selisir sejenis tikar tradisi Bajau, dilapis 2 orang pengantin. Pelamin mempunyai 3 lapis tabir yang perlu dilalui pengantin lelaki yang juga diminta bersyair dan membayar cukai takbir. Sebelum duduk di pelamin, pengantin lelaki perlu membatalkan wuduk dengan memusing-musingkan sapu tangannya 3 kali di atas kepala pengantin perempuan, kemudiannya menjatuhkannya di atas tapak tangan pengantin perempuan. Ngandok dan ngendedek. Selepas majlis perkahwinan ialah upacara ngandok, iaitu menjemput pengantin perempuan ke rumah keluarga pihak lelaki. Pengantin perempuan perlu membasuh kaki sebagai tanda menyucikan diri selain sah menjadi ahli keluarga lelaki. Selepas beberapa hari acara ngendedek pula dilaksanakan, iaitu menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pengantin perempuan. Pengantin diberi hadiah seperti peralatan dapur, peralatan tidur dan sebagainya. Masyarakat Bajau sempurna boleh dikasihkan kepada dua, iaitu masyarakat Bajau dan Bajau Laut. Kalau di Pekan Kota Belud terdapat artifak kuda, di Pekan Sempurna pula terdapat artifak ikan yang besar. Artifak ikan ini digunakan sebagai lambang untuk menyampaikan mesej bahawa kehidupan dan budaya masyarakat di situ adalah bersumberkan laut dan dengan dunia perlayaran. Dalam erti kata lain, masyarakat Bajau Sempurna terkenal sebagai nelayan dan pelayar laut yang mahir. Di samping itu, masyarakat Bajau Sempurna terkenal dengan seni bina perahu yang dikenali sebagai lepa. Lepa merupakan simbol keagungan dan survival dan juga warisan budaya tradisi masyarakat Bajau di Sempurna. Lepa berukuran 5 meter dan panjang 1.5 meter lebar, berperanan sebagai alat pengangkutan, sumber rezeki dan kediaman masyarakat Bajau Laut. Masyarakat Bajau di Kota Belud dikenali sebagai Bajau Darat. Simbol identiti mereka melalui artifak atau binatang tunggangan, iaitu kuda, lembu dan kerbau. Artifak kuda tersebut dibina di laluan masuk Pekan Kota Belud dan membawa maksud masyarakat Bajau Kota Belud merupakan penunggang kuda yang mahir.